Assalamualaikum dan selamat malam kepada ribuan rakyat Malaysia yang berada di hadapan kaca TV setia bersama-sama dengan kami, saya Nada Zubair dan juga Tabah Sazwan menyaksikan Scoreboard. Dan malam ini kita akan bawakan kepada anda satu topik yang pastinya akan memberikan kita satu gambaran lebih awal. Apakah akan ada catatan sama ada pingat gangsa, perak ataupun emas yang akan dilakar menjelang Sukan Olimpik di London pada Ogos ini nanti. Memanglah kalau sebagai nak jadi seorang juara harus act sebagai seorang juara. Semuanya akan kita bincangkan. Pemakanan yang lebih teratur, pemakanan yang lebih betul, bagaimana diambil oleh penunjuk-penunjuk ini. Nak kita tanya kepada Datuk. Jadi bagaimana Datuk? Kalau kita perhatikan, nasi lemak roti canai ini dah jadi rutin. Dah jadi rutin kita walaupun dia sebagai atlet berprestasi tinggi sekalipun. Jadi berapa minimumkah yang boleh diambil oleh atlet itu agar tidak menjejas prestasi dari sudut pemakanan lain yang sudah diatur oleh atlet itu sendiri? Pertama ni kita harus tahu apakah tujuan kita makan. Kita makan ni ada beberapa sebab. Baik. Pertamanya untuk for energy requirements, untuk mendapatkan tenaga, fuel untuk kita menjalankan prestasi kita. Kedua, kita harus sedar bahawa untuk menjaga kesihatan kita. Dan ini harus mendapat pemakanan yang seimbang dan menyeluruh. Pada masa yang sama, dari segi kelebihan pemakanan, macam kalau kita makan nasi lemak ataupun roti canai, sebenarnya ada nasi lemak dan roti canai secara asasnya tidak menjadi masalah. Hanya macam mana kita masak nasi lemak. Jadi kalau nasi lemak yang disediakan di kafeteria atlet, dia tidak menggunakan santan. Dia menggunakan susu rendah lemak. Jadi ini satu pengolahan pemakanan yang kita harus kaji sebab at the end of the day, satu lagi amalan yang kita harus pupuk adalah pemilihan makanan. Sebab atlet dalam sukan macam terjun ni, dia mementingkan fizikal dia. Maknanya pemantauan dari segi komposisi tubuh harus mantap. Jikalau dia tak ada disiplin dan makan makanan yang berlebihan ataupun yang tidak wajar dan tidak mengikut menu ataupun makanan yang telah kita sarankan kepadanya. Jadi tentu sekali ini akan merosakkan semua persediaannya. Dan ini tidak akan mendapatkan prestasi yang baik. Jadi ini salah satu daripada keperluan latihan. Bukan sahaja latihan itu sendiri. Jadi pasal tu amalan yang penting dari segi pemakanan, persiapan fizikal dan persiapan mental adalah segitiga yang utama dalam prestasi atlet. Dan ini saya rasa perlu kita tekankan sebab ini amalan harian. Pada masa yang sama juga kita ada juga pemantauan dari segi fisiologi, biomekanik dan sebagainya. Dari segi fisiologi penting sebab kalau dia punya intensiti latihan tu daripada moderate ke berat, tak ada ringan. Moderate ke berat, lepas tu dia complete rest. Jadi kalau kita lihat pola macam ni, dia memerlukan dari segi ujian hematologi, ujian darah, kemudian ujian hormon. Untuk pasal apa, kita takut dia terlalu letih ataupun kelesuan. Jadi bolehlah ambil kan. Ada juga mengatakan bahawa Maggi itu boleh mengganggu stamina atlet. Betul Datuk? Maggi, pemakanan juga ada Maggi. cara pemasakan tu. Bergantung kepada cara masakan. Yalah, saya rasa kalau kita pilih, kita lihat Maggi itu sebagai mi segera. Macam-macam mi ada. Jadi terpulang pada kita macam mana kita nak masak. Jadi yang penting tu kita tak boleh makan mi ataupun nasi lemak ataupun roti canai daripada kedai-kedai biasa. Tapi di kafeteria ada disediakan nasi lemak untuk atlet, roti canai untuk atlet. Sebab roti canai ini tak ada pakai minyak. Jadi kita harus tahu bahawa dia punya keperluan tenaga juga, semua ciri-ciri ataupun zat makanan tu kita tahu, kita boleh ukur. Baik, itu dari segi pemakanan dan sebagainya. Ada cara pemasakan yang khas. Ambil makanan-makanan segera ni, tetapi ada tengok tukang masak cara khas dia yang memasak.